Kita nak terus saja bersama dengan rakan setugas Rizal Zulkafli di Bukit Kewangan yang masih bekerja pada hari sambutan ulang tahun kelahirannya. Dan Rizal akan berbincang ataupun melakukan perbincangan mengenai pasca pengumuman Bank Negara Malaysia berhubung langkah pengawalan dan penyeliaan untuk usaha institusi perbankan ini membantu individu, PKS dan juga syarikat korporat menangani kesan COVID-19. Rizal, teruskan dengan perbincangan tu. Terima kasih Hakim Rahman. Kita berkhidmat untuk negara. Bank Negara Malaysia pada 25 Mac lepas umumkan langkah pengawalan dan penyeliaan untuk menyokong usaha institusi perbankan membantu individu PKS dan syarikat korporat menangani kesan COVID-19. Dan pagi ini kita akan lihat kepada strategi Persatuan Institusi Kewangan Pembangunan Malaysia ADFIM kepada bagaimana ini akan dilaksanakan dengan baik dan pantas. ADFIM dianggotai oleh 5 institusi kewangan pembangunan seperti Bank Pembangunan Malaysia, Bank Rakyat dan SME Bank serta 12 agensi pembangunan usahawan seperti MARA, MIDF dan sebagainya. Namun mari kita lihat kembali kepada pengumuman utama yang dibuat pada 25 Mac lepas oleh Bank Negara Malaysia. Pengumuman itu merangkumi langkah utama termasuk penangguhan dan penstrukturan semula kemudahan pinjaman atau pembiayaan. Institusi perbankan menangguhkan semua pembayaran balik pinjaman atau pembiayaan kepada individu dan PKS untuk tempoh 6 bulan berkuat kuasa pada 1 April 2020. Bagi kemudahan kad kredit, institusi perbankan menawarkan penukaran baki terkumpul kepada pinjaman bertempoh 3 tahun dengan kadar faedah yang lebih rendah. Dan terkini, pelbagai bank di Malaysia mengumumkan langkah untuk tidak mengenakan faedah terkumpul dan kadar keuntungan atas pinjaman dan pembiayaan mereka. Menurut kenyataan bank, ini antara lain ia untuk mengurangkan beban kewangan ke atas individu dan PKS. Institusi pembangunan usahawan yang menjadi ahli ADFIM juga menawarkan penangguhan pembayaran pinjaman di samping subsidi sewaan dan penstrukturan serta penjadualan semula pembiayaan. Menerusi pakej rancangan ekonomi prihatin yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, pelbagai perincian dan bantuan turut diumumkan. Ini termasuk dana tambahan RM4.5 bilion yang merangkumi 5 inisiatif utama termasuk dana bantuan kemudahan khas atau Special Relief Facility untuk PKS sebanyak RM3 bilion. Ini menjadikan jumlah keseluruhannya RM5 bilion. Perincian dan tambahan lain termasuk meningkatkan saiz dana kepada RM6.8 bilion di bawah kemudahan semua sektor ekonomi bagi meningkatkan lagi akses pembiayaan kepada PKS. Langkah lain termasuk meningkatkan dana di bawah skim kredit mikro yang menjadikan jumlah keseluruhan RM700 juta bagi pembiayaan mudah. Skim ini dan agihan tunai bantuan kepada individu dan isi rumah antara lain akan dikendalikan oleh Bank Simpanan Nasional dan institusi keuangan lain. Dan kita teruskan perbincangan yang kita adakan sebentar tadi bersama dengan Ketua Pegawai Operasi Perbadanan Nasional Berhad dan Ahli Majlis ADFIM, Azlina Juliani Abdul Jalil. Azlina, kita terhenti perbincangan kita sebentar saja tadi membincangkan berkenaan dengan apakah inovasi dan cara yang franchisee boleh ambil untuk memastikan mereka respon kepada keadaan semasa ketika PKP ataupun MCO pada ketika ini. Kami mengharapkan franchisee dapat membuat peralihan kepada transaksi urus niaga di atas talian serta ke arah transaksi tanpa tunai sedemikian memenuhi keperluan dan kehendak pasaran pada semasa ya. Sebenarnya saya boleh kata PNS menyediakan pelbagai bentuk talian hayat ya bagi memastikan kesinambungan perniagaan para usahawan franchise ya. Selain daripada komunikasi berterusan mengenai apa sahaja bentuk sokongan yang PNS dapat berikan, juga dalam bergerak seiring dengan pihak kerajaan agar mereka dapat mengambil peluang daripada pengurusan aliran tunai yang lebih baik dengan pengecualian pengecualian penangguhan pembayaran KWSP dan sebagainya ya. Jadi adalah diharapkan franchisee akan bersama-sama franchisor dan PNS ya,
untuk memastikan daya tahan perniagaan masing-masing dan insya-Allah kita dapat mengharungi cabaran impak COVID-19 ini dengan baik. Dan Azlina, bagaimana pula dengan pekerja mereka? Kerana kita tahu bahawa sektor franchisee dan juga sektor franchise ini mempunyai ramai pekerja dalam operasi mereka. Adakah Azlina juga dan juga PNS juga akan membantu untuk memastikan bahawa franchise ini tidak membuang pekerja atau mengurangkan pekerja mereka? Betul. Kami sememangnya menyediakan dana pembiayaan tambahan agar mereka mampu bertahan dan tidak melibatkan pembuangan pekerja-pekerja. Sebaliknya, peralihan kepada perniagaan menerusi penghantaran. Jadi para pekerja pun boleh di penugasan yang berbeza. Sekiranya kalau dahulu kebiasaannya perkhidmatan di outlet, dine-in. Jadi sekarang memerlukan peralihan, peralihan kepada penghantaran di sebalik dine-in punya perkhidmatan. Jadi keperluan bertindak balas dengan pantas dan tepat adalah sesuatu yang amat penting. It's all that matters now dalam peralihannya. Like it or not, I think even without COVID-19, digital economy, ekonomi digital sememangnya menuntut peralihan ke arah perniagaan di atas talian dan tanpa tunai. Kemungkinan COVID-19 ini menjadi katalis, menjadi pemacu penggerak kepada pergerakan yang lebih pantas ke arah ekonomi digital. Okey, dan Azlina, kita ingin melihat kepada, sebentar tadi saya bertanyakan kepada Arya dan juga Azizi tentang apakah pengajaran yang paling utama ketika ini untuk perniagaan, untuk franchise contohnya, untuk SME, untuk PKS, adakah ini bermakna aliran tunai dan juga reserve mereka harus kukuh? Bagi franchise, adakah ini berbeza ataupun sama saja? Kerana kita lihat franchise adalah sebuah operasi dengan ada bantuan daripada franchisor. Bagaimana pula dengan franchise? Apakah lessons ataupun pengajaran yang paling utama kita boleh pelajari dan juga persiapkan diri untuk apa-apa di masa hadapan? Okey. Betapa perlunya kekuatan sesuatu model perniagaan. The strength of business model. Kalau kita tengok jenama-jenama antarabangsa, yang mana dia staying strong, kekuatan dalam mengharungi apa bentuk turbulence, they can weather this turbulence because of their fast reaction to the new economic landscape, new business landscape. Jadi sememangnya kami mengambil tanggungjawab bersama dalam industri untuk memantapkan model-model perniagaan yang sedia ada di pasaran. Di samping kami juga sedang giat mencari potensi model-model perniagaan lain yang berpotensi yang boleh dibangunkan ke arah sistem franchise. Yang mana sistem franchise adalah very sangat lokasi, location based, berorientasikan lokasi. Yang mana kami sedang mengenal pasti mana-mana produk ataupun model perniagaan yang diperlukan di setiap lokasi dalam tempoh pergerakan terkawal ini. Bagi kami sekiranya model perniagaan tersebut diperlukan pada saat yang amat mencabar ini, pada saat genting ini, that particular business model would fit into franchise industry. Okey, terima kasih. Sustainability, Okey, terima kasih Ketua Pegawai Operasi Perbadanan Nasional Berhad dan juga Ahli Majlis Anfim Azlina Juliani Abdul Jalil membincangkan berkenaan dengan bagaimanakah franchise ataupun sektor franchise negara boleh berhadapan dan juga bersedia untuk berhadapan dengan tempoh PKP serta jika apa yang berlaku
mungkin berlaku lagi di masa depan, bagaimanakah mereka boleh berhadapan dengan situasi tersebut.